الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام تحية أهل الجنة فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala melapangkan dada kita, Allah Taala melapangkan perjalanan kita untuk sama-sama kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, berkat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan kisah seorang tabi'in. Namanya Salamah ibn Dinar rahimahullahu taala. Salamah ibn Dinar dikenali dengan Abi Hazim Al-A'raj. Orang panggil dia Abi Hazim Al-A'raj. Dan kata Abdul Rahman ibn Zaid, "Ma ra'aitu ahadan al-hikmatu aqrabu ila famihi min Abi Hazim." Abdul Rahman bin Zaid mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang berhikmah, yang bermain di bibirnya, yang keluar daripada bibirnya, dari seperti mana Abi Hazim Al-A'raj ini. Yang mana tuan-tuan sekalian, pada tahun 97 Hijrah, fi sanati sabi'ati wa tis'ina lil Hijrah, Khalifah Islam ketika itu iaitulah Sulaiman bin Abdul Malik, dia berhasrat untuk berangkat ke tanah suci, ila diyari al-muqaddasah. Kenapa? Kerana mulabiyan nida'a Abi Anbiya Ibrahim alaihi salam, menyambut seruan bapa bagi anbiya, para nabi, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita alhamdulillah, jemaah haji Malaysia ni ada yang telah sampai di tanah suci, dan ada yang masih lagi kita panggil yang akan melakukan perjalanan untuk menunaikan haji insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan jemaah haji Malaysia ini dipermudahkan urusan oleh Allah Taala. Wa madat rakaibuhu tahussul khuta. Rombongan ini yang mana mereka ni menaiki kenderaan. Zaman tu tak ada flight lah. Menaiki tunggangan ataupun kenderaan mereka ni, tahussul khuta min Dimashq asimatil Umayyin ila al-Madinah al-Munawwarah. Mereka ikut jalan daripada Dimashq. Dimashq ni Syria.
iaitulah ibu kota bagi kerajaan Umawi. Sehinggalah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Daripada Dimashq pergi ke Madinah. Faqad kana fi nafsihi syauqun ila salati fi rawdatil al-mutahharah. Yang mana khalifah Islam ini rasa rindu jiwanya kepada nak berjumpa dengan ataupun merindu nak duduk di Raudah Al-Mutahharah, Raudah yang suci. Salah satu yang tempat yang kita panggil taman-taman syurga. Dan rindu sangat untuk memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hafila mawqibul khalifati bil qurra wal muhaddithin wal fuqaha wal ulama wal umara wal qadah. Jadi bila mana rombongan khalifah ni, bila khalifah pergi, tuan-tuan sekalian, diiringi oleh mestilah ada ramai yang iring dia. Di antaranya para qurra, golongan, dan juga muhaddisin, ulama-ulama hadis, wal fuqaha, orang yang faqih, wal ulama wal umara, pemimpin-pemimpin, wal qadah, dan para panglima. Ini biasalah. Bila orang yang ada kedudukan tinggi, jawatan tinggi, yang akan ikut dia ramai. Falamma balagha al-Madinah al-Munawwarah, bila mana sampai di bumi Madinah al-Munawwarah, sebaik saja kenderaan mereka sampai di bumi Madinah, aqbala wujuhun nas, para pemimpin yang mana menyambut tokoh-tokoh ataupun kita panggil khalifah ni, disambut oleh para pemimpin yang merupakan tokoh-tokoh ilmuwan yang datang untuk bersalaman dengan khalifah dan menyambut kedatangan khalifah di Madinah ketika itu. Lakinna Salamah bin Dinar qadi al-Madinah wa alimaha al-hujjah wa imamaha al-thiqah lam yakun fi idadi man zaru al-khalifata murahibina musallimin. Dalam jumlah yang ramai yang menyambut kedatangan khalifah ini, ada seorang yang tak pergi. Namanya Salamah ibn Dinar, yang kita ceritakan pada malam ini, yang merupakan qadi al-Madinah, hakim Madinah. Dan dia seorang yang ilmuwan yang berpengaruh dan pemimpin yang sangat dipercayai. Dia tidak ada ketika mana orang ramai datang ziarah khalifah. Walamma faragha Sulaiman bin Abdul Malik min istiqbali al-murahibin bihi, bila mana habis selesai khalifah ni menyambut orang-orang yang datang berjumpa dengan dia ataupun menyambut kedatangan dia, dia berkata kepada julasa ataupun kepada orang-orang ataupun pengawal dia, dia mengatakan, inna nufusa la tasda'u kama tasda'ul ma'adin. Sesungguhnya jiwa kita ni akan berkarat seperti mana berkaratnya ma'adin, barang-barang galian ataupun besi. Jiwa manusia ni akan berkarat macam berkaratnya besi. Iza lam tajid ma yudhakkiruha al-fainah ba'da al-fainah, jika tidak ada siapa-siapa yang mengingatkannya dari semasa ke semasa, jiwa ni akan karat. Wa yajlu anha sada'aha, yang mana tak ada siapa yang nak menggilap karat tadi tu. Jadi jiwa ni boleh berkarat macam berkaratnya besi dan sebagainya. Mesti ada orang yang gilap jiwa kita ni. Jadi maksud khalifah ni, dia nak cari orang-orang yang boleh berikan dia nasihat. Ini hebat khalifah ketika itu. Dia nak orang yang boleh berikan dia nasihat, mestilah di kalangan orang ulama. Maka kata mereka, na'am ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin. Faqala ama fil Madinah rajulun adraka ta'ifatan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna.
Khalifah tanya, ada tak di Madinah ni lelaki yang sempat belajar dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh menasihatkan kita ni? Maka mereka mengatakan, bala ya Amirul Mukminin, ada. Hahuna Abu Hazim Al-A'raj. Ada, iaitulah Abu Hazim Al-A'raj. Faqala wa man Abu Hazim Al-A'raj? Maka khalifah tanya, siapa dia Abu Hazim Al-A'raj? Mereka mengatakan, Salamah ibn Dinar alimul Madinah wa imamuha. Dialah Salamah ibn Dinar, orang alim Madinah dan menjadi pemimpinnya. Salah seorang tabi'in yang sempat dengan beberapa orang di kalangan para sahabat yang mulia. Maka khalifah kata, ud'uhu lana wa talattafu fi da'wati. Kalau macam tu, jemput dia dan jemputlah dengan cara yang baik, kata khalifah. Fadhahabu ilaihi wa da'awhu. Kemudian pengawal pun ataupun orang kanan kepada khalifah, pergilah cari Salamah ibn Dinar dan jemput dia untuk berjumpa dengan khalifah. Falamma atahu rahaba bihi wa adna majlisahu. Bila mana Salamah ibn Dinar sampai, khalifah pun jemput dia, duduk dekat berhampiran dengan khalifah. Wa qala lahu mu'atiban. Lalu khalifah pun tegurlah. Khalifah kata, ma hadzal jafa'u ya Aba Hazim. Apakah kita panggil apa? Jafa' ni al-i'rad, macam hamba sangat muni wahai Aba Hazim. Kenapa hamba sangat muni wahai Aba Hazim? Lalu kata Salamah ibn Dinar, wa ayyu jafa'in ra'aita minni ya Amirul Mukminin. Macam mana kamu kata aku ni hambar? Kamu lihat macam mana aku ni hambar? Hambar macam mana? Tanya Amirul Mukminin. Faqala zarani wujuhun nas wa lam tazurni. Kata dia, ramai orang tokoh-tokoh yang datang jumpa dengan aku, pemimpin dan sebagainya, datang sambut aku, tapi mu tak mari sambut aku. Kata khalifah Amirul Mukminin. Lalu kata Salamah ibn Dinar, innama yakunul jafa'u ba'dal ma'rifah. Kata dia, wahai khalifah, hamba-hamba ni selepas kita saling kenal lah, baru jadi hamba, lepas kenal. Wa anta ma'araftani qabla al-yawm. Dan mu pun khalifah, mu tak kenal aku sebelum daripada hari ni. Wala ana ra'aituka, dan aku pun tak kenal mu sebelum ni. Jadi nak kata macam mana aku ni hambar, kata Salamah ibn Dinar. Faham tak hambar ni? Kan macam tak berapa, tak mesra, tak kenal mana. Dah memang tak kenal pun. Kan? Hambar lah. Faqala al-khalifah li julasaihi, maka kata khalifah pada orang sekeliling dia, asaba syekhu fi i'tizari. Betul lah, syekh ni alasan ni betul. Kan? Dah tak kenal, nak maknanya macam mana boleh kata hamba sebab tak kenal lagi, kan? Wa akhta al-khalifatu fi atbihi alaihi. Dan khalifah tersilap pada menegur dia. Ni Salamah ibn Dinar. Summa tafata ila Abi Hazim wa qala. Kemudian khalifah pun, Amirul Mukminin, melihat kepada Abi Hazim dan dia berkata, Inna fi nafsi syu'unan ahbabtu an ufdiya biha ilaika ya Aba Hazim. Sesungguhnya pada jiwa aku ni banyak perkara yang aku nak luahkan dengannya kepadamu wahai Aba Hazim. Nak tanyalah soalan-soalan, nak bagi hati ni, bagi ada pengisian. Lalu kata Aba Hazim, hatiha ya Amirul Mukminin wallahul musta'an. Silalah, bagilah Amirul Mukminin, Allah Ta'ala sebaik-baik memberikan pertolongan kepada kita. Lalu khalifah pun tanyalah, ya Aba Hazim, ma lana nakrahul maut. Wahai Aba Hazim, kenapa kita ni takut kepada kematian?
kenapa manusia ni takut kepada mati? Tanya kepada Salamah ibn Dinar. Lalu kata dia, tuan-tuan sekalian, li'annana ammarna dunyana wa kharrabna akhiratana. Kenapa kami benci pada mati, takut pada mati? Kata dia, kerana ammarna dunyana, kerana kita ni bangunkan dunia. Kita bangunkan dunia, wa kharrabna akhiratana, dan kita musnahkan akhirat sebab takut mati. Kerana banyak sangat kita dengan dunia, kita bangunkan dunia ni, kita musnahkan akhirat kita. Bangga dengan pembangunan. Tak salah, tapi tuan-tuan sekalian, jangan sampai musnahkan akhirat. Lalu bila mana kita bangunkan dunia dan musnahkan akhirat, maka kita takut mati. Fanakrahul khuruja minal amari ilal kharabi. Kita tak suka keluar daripada bangunkan dunia kepada ke arah akhirat yang kita musnahkan ini. Kata Salamah ibn Dinar. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bagaimana orang-orang yang kenal dunia ni, dia takkan pandang dunia. Yang dipandang hanya akhirat. Kerana akhirat tempat yang kekal abadi. Dan dunia ni sebagai jambatan dia untuk menuju ke negeri akhirat. Lalu kata khalifah, sadaqta, betul. Summa ardafa qan. Kena ditanya lagi. Ya Aba Hazim, laita syi'ri ma lana 'inda Allahi ghadan. Wahai Aba Hazim, kalaulah aku tahu macam mana aku di sisi Allah Ta'ala esok hari. Ini dia. Agak-agaklah aku ni lagu mana di sisi Allah Ta'ala ketika mana hari akhirat. Lalu kata Abu Hazim, a'rid amalaka ala kitabillahi jalla wa azza tajid dhalik. Kamu bandingkan amalanmu ni dengan kandungan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba banding. Amalan kita dengan kita Allah. Cuba banding, tengok. Nescaya kamu akan dapat tahu bagaimana nasibmu di akhirat. Tengoklah tuan-tuan sekalian. Bela Al-Quran, baca Quran, tengok ayat satu ayat. Kita buat dah ni. Kita beramal dengan ayat ni, tengoklah. Boleh tahulah bagaimana kita ni, kedudukan kita di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya khalifah, tanya lagi, wa aina ajiduhu fi kitabillahi ta'ala. Di mana aku boleh dapati dalam kitab Allah? Lalu kata Salamah ibn Dinar, tajiduhu fi qawlihi alat kalimatuhu. Kamu akan temuinya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibaca ayat, Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang berbakti, al-abrar, orang yang berbakti, orang yang banyak buat kebaikan, lafi na'im, dalam syurga na'im. Dan orang-orang yang bersalah, orang yang fujar, buat maksiat, lafi jahim, dalam neraka yang berjulang-julang tinggi. Ini dia. Lalu khalifah tanya, izan fa'ina rahmatullah. Kalau macam tu, di mana rahmat Allah Ta'ala? Lalu dibaca ayat, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala ni sangat dekat dengan orang yang muhsinin, orang yang memperbaiki amalan dia. Jadi nak rahmat Allah ni, kita kena banyak buat amalan. Buat amalan, kita perbaiki amalan kita, lalu kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanya khalifah, laita syi'ri kaifal qudubu ala Allah jalla wa azza ghadan. Kalaulah aku tahu bagaimana nak berhadapan dengan Allah Ta'ala esok hari. Lalu kata Abu Hazim, ammal muhsin, ada pun orang yang baik, orang yang melakukan amalan ni, fakal ghaibi yaqdamu ala ahlihi. Ibarat orang yang merantau, dia balik bertemu dengan keluarga dia. Ini orang yang buat baik.
Orang buat baik tuan sekalian ibarat macam perantau yang balik bertemu keluarga dia. Ini dia. Sukalah. Kenapa nak balik kepada negeri akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buat amalan-amalan yang banyak. Wa ammal musi, ada pun orang yang tak buat amalan, orang yang jahat ni, fakal abdil abiq yusaqu ila maulahu sawqan. Ibarat macam hamba yang melarikan diri. Hamba yang melarikan diri diseret oleh tuan dia. Ini dia, ibarat gitu. Orang yang jahat, orang yang tak buat amalan ni, yang mana seolah macam hamba yang melarikan diri lah. Dok larikan diri, akhir sekali tuan dia jumpa, seret dia balik semula. Dia. Jadi kena ingat, dok lari lagu pada akhirat nanti akan diseret oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dahsyat je neraka. Lalu khalifah faham. Fabakal khalifah, maka menangislah khalifah hatta ala nahibuhu washtadda bukahu. Teresok-esok menangis. Kenapa? Bimbang bagaimana keadaan dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ya Aba Hazim kaifa lana an nasluha. Tanya lagi. Wahai Aba Hazim, macam mana nak jadi manusia yang baik ni? Lalu kata dia, tad'una ankumus salaf wa tatahallawna bil buru'ah. Nak jadi orang baik ni, kena buang sifat takabur. Buang sifat takabur, buang sifat bangga diri, buang sifat menunjuk-nunjuk benda-benda ni, wa tatahallawna bil muru'ah, dan semai dengan akhlak yang baik. Tu nak jadi baik, kena buang sifat takabur. Lalu kata khalifah, wa hadzal mal, kalau macam tu harta lagu mana harta? Masabilu ila taqwallahi, macam mana cara untuk mana nak menjadi orang yang takwa pada Allah Ta'ala dengan harta. Lalu kata Abu Hazim, idza akhadtumuhu bihaqqihi, jika kamu dapat harta ni dengan cara yang sah. Ini dia. Dapat duit dengan cara yang sah, bukan dengan cara curi. Contohnya, bukan dengan cara yang haram, bukan dengan cara makan harta orang dengan cara batil. Ini tak boleh. Takwa pada Allah Ta'ala pada harta ni, bila ambil, peroleh dengan cara yang sah, yang halal. Wa wada'tumuha fi ahli, dan kamu berikan pada yang berhak. Ini dia. Kamu ni khalifah, jadi kamu kena beri pada yang berhak. Wa qasamtumuhu bisawiyah, dan kamu kena agihkan dengan sama rata. Pasal kamu ni pemimpin, kena agih sama rata, tak boleh tak adil. Wa adaltum fihi bainar ra'iyah, dan kamu kena adil pada rakyat. Kata Abu Hazim. Lalu khalifah tanya lagi, ya Aba Hazim, akhbirni man afdalun nas, bagi tahu aku siapakah yang sebaik-baik manusia. Lalu kata Abu Hazim, ulul muru'ah wat tuqa, orang yang berpegang teguh dengan maruah dia. Maksudnya apa? Orang yang berakhlak baik dan orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Dia tanya lagi, khalifah tanya lagi, wa ma'adalul qawli ya Aba Hazim, perkataan apa yang paling adil wahai Aba Hazim? Lalu kata Abu Hazim, kalimah yang paling adil iaitulah kalimatu haqqin, kalimah yang benar, yaquluhal mar'u indama yakhafuhu, yang disebut oleh seseorang ketika mana dia takut pada orang tu, dia bercakap benar. Dan bukan saja dia pada orang yang dia takut dia bercakap benar, bahkan pada orang yang disukainya, wa innama yarjuhu, kalimatu haq, mana dia bercakap benar. Ini orang sebaik-baik ataupun seadil-adil perkataan. Faqala al-khalifah, khalifah tanya lagi, fama asra'ud du'a ijabah ya Aba Hazim, doa mana yang paling cepat yang diterima oleh Allah Ta'ala? Lalu kata Abu Hazim, doa
doa al-muhsin lil muhsinin. Doa orang yang melakukan kebaikan pada orang-orang yang buat baik. Ni, tu derah doa tu. Doa orang yang melakukan kebaikan kepada orang yang buat baik. Tu derah doa. Lepas tu kita kena doa kepada orang yang buat baik ni, lil muhsinin. Faqala al-khalifah, tanya khalifah lagi, apakah sebaik-baik sedekah? Faqala, kata Salamah ibn Dinar, juhdul muqil. Iatulah orang yang tak berada pada, yada'uhu fi yadil ba'is al-faqir. Walaupun dia tak berada, dia bagi juga pada orang yang terlalu miskin. Dia tak ada duit mana, tapi dia bagi juga kepada orang yang lebih miskin daripada dia. Min ghairi ayyata'abahu mannun wala adha, tanpa disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Dia. Itulah sebaik-baik sedekah. Mana beri itu, berilah. Orang yang bawah pada dia, walaupun dia orang miskin, orang yang tak berada, dia beri pada orang bawah dia. Dan dia beri itu tanpa dia cakap, pada taklah mengukit ke apa ke. Dia beri itu tanpa sebut perkataan yang menyakitkan hati. Kan? Mu ni miskin sungguhlah, contohnya. Contoh ayat gitu. Jadi menyakitkan hati. Dia tak ada sebut benda gitu. Jadi bila mana dia beri itu dalam keadaan tanpa kata-kata yang menyakitkan hati, itulah sebaik-baik sedekah. Orang yang tak berada tadi itu. Faqala al-khalifah, man akyasun nas ya Aba Hazim. Siapakah manusia yang paling cerdik wahai Aba Hazim? Lalu jawab dia, rajulun zafira bi ta'atillah, lelaki yang mengetahui cara bagaimana nak taat pada Allah Ta'ala dan beramal dengan dia. Summa dalan nas alah, kemudian dia tunjuk pada orang lain bagaimana nak beramal dengan amalan tadi. Ni secerdik-cerdik orang. Orang yang tahu bagaimana nak taat pada Allah. Ada orang ni tuan-tuan sekalian, dia tak tahu bagaimana nak taat pada Allah. Ada. Nak sembahyang, tak tahu. Nak bayar zakat, tak tahu. Nak buat umrah, nak buat haji, tak tahu. Pasal apa? Tak mari belajar. Jadi tak mari belajar ni merupakan satu benda yang kelemahan kita sendirilah. Kerana pada hari ini tidak ada alasan untuk kita kata tidak ada. Tak boleh belajar, kerana pada hari ini macam-macam tempat ada mengajar. Masjid ada, di tempat-tempat sekolah ada dan sebagainya, online pun ada. Jadi boleh belajarlah. Tak ada alasan kata tak boleh belajar. Jadi bila mana tahu cara nak taat pada Allah Ta'ala, dia beramal pula dengan amalan dia. Dia belajar, semayang, bagi semayang. Kan? Jangan tak bagi semayang, dah belajar semayang, jemaah sebagainya, bagilah semayang. Kan? Dah belajar tentang zakat, bayar zakat. Dah belajar bagaimana puasa Ramadan, beramal dengan amalan itu. Lalu bila mana dia beramal dengan amalan tadi, kemudian dia ajar orang lain untuk buat amalan tadi itu. Ini orang yang paling cerdik, kata Abu Hazim. Kenapa? Kerana Nabi sebut man da'al khair ka fa'ilih. Orang yang tunjuk pada kebaikan, dia pun dapat pahala. Bagaimana orang tadi itu buat, dia pun boleh pahala juga, tuan-tuan sekalian. Faqala al-khalifah, khalifah tanya lagi, faman ahmaqun nas, manusia apa yang paling bodoh? Maka kata Abu Hazim, rajulun insaqa ma'a hawa sahibihi, seorang lelaki yang ikut kemahuan sahabat dia. Seorang lelaki yang ikut kemahuan sahabat dia, dan sahabat dia tadi zalim. Faba'a akhiratahu bidunya ghairihi, dan dia jual akhirat dia dengan dunia tadi kerana orang lain. Ni orang yang paling bodoh ni, orang yang ikut kata kawan dia. Kawan ni ikut hawa nafsu, orang jenis zalim, ikut jugalah, tuan-tuan sekalian. Ni sanggup jual akhirat dia. Jual akhirat kenapa? Nak boleh habuan dunia. Kerana orang ni orang yang paling bodoh, kata Abu Hazim. Faqala al-khalifah hal laka an tashabana ay Aba Hazim fatusiba minna wa tusiba minka. Lalu khalifah ni tuan sekalian, bila mana tanya, puas hati dengan jawapan. Lalu dia kata, boleh tak Syekh tinggal dengan kami
fatusiba minna, mu dapat sesuatu daripada kami dan kami dapat sesuatu daripadamu. Kata Abu Hazim, kalla ya Amirul Mukminin, tidak wahai Amirul Mukminin. Khalifah tawa dengan dia, duduk dengan aku lah, jadi ahli majlis fatwa ke, jadi penasihat raja ke, kan? Dia tambah tuan sekalian. Dia kata apa? Akhsha an arkana ilaikum qali, aku bimbang aku terpengaruh denganmu ni. Ini. Aku bimbang aku terpengaruh denganmu juga. Fayukzifani Allahu di'fal hayati wa di'fal mamat, maka Allah Ta'ala akan menjerumuskan aku ke lebah kehinaan dunia ni. Ini. Dan juga lebah kehinaan ketika mana mati lagi. Aku bimbang sekali tu. Aku bimbang aku akan terpengaruh dengan khalifah, dengan kehidupan macam ni. Lalu kata khalifah, irfa' ilaina hajataka ya Aba Hazim. Kalau macam tu, kabarlah apa hajatmu, ada permintaan tak? Kan? Kalau kita tuan-tuan sekalian, khalifah tanya ni, nak minta apa? Kita kabarlah, kalau boleh rumah besar satu, kereta kalau boleh 10, kita ni lah, kan? Duit dalam bank masuklah dalam 10 juta. Kalau contoh khalifah minta, tanya kita. Tapi tuan-tuan sekalian, bagaimana seorang ulama yang ikhlas ni, bila Amirul Mukminin tanya dia, mintalah apa saja mu nak minta, dia diam. Walam yujib, dia tak jawab pun sepatah. Sampai khalifah tanya lagi, irfa' ilaina hajataka ya Aba Hazim naqdiha laka mahma kanat. Kabarlah berapa mu nak wahai Aba Hazim, kami akan tunaikan walau macam mana sekalipun. Faqala, hajat aku satu saja. Antun qizani minan nar wa tudkhilani al-jannah. Muselamatkan aku daripada neraka dan masukkan aku ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Minta selamat daripada neraka, minta masuk syurga, tuan-tuan sekalian. Kata khalifah, zalika laisa min sya'ni ya Aba Hazim. Hak tu aku tak boleh buat tu Aba Hazim. Kata aku tak boleh buat. Memanglah. Pasal hak boleh selamatkan kita ni Allah Taala. Tapi dah musuh aku minta, aku nak minta ni lah. Kan? Lalu kata Abu Hazim, mali min hajatin siwaha ya Amirul Mukminin. Aku tak ada hajat lain, hak ni je aku nak. Nak selamat neraka, nak masuk syurga. Sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, hak ni lah kita kena minta sama-sama. Kena minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka-Mu ya Allah, dan masukkan aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Minta lah. Nabi tiap-tiap hari Nabi doa. Doa, selamat neraka, masuk syurga. Setara Nabi SAW yang maksum, yang terpelihara pun Nabi minta syurga daripada Allah. Apatah lagi kita ni tuan-tuan sekalian yang banyak dosa. Lalu kata khalifah, ud'u li ya Aba Hazim, kalau macam tu tolong doa pada akulah wahai Aba Hazim. Lalu dia pun doa tuan-tuan sekalian, Allahumma in kana 'abduka Sulaiman min awliyaika fayasiru ila khairid dunya wal akhirah. Wa in kana bi a'daika fa aslihhu wahdihi ila ma tuhibbu wa tardah. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya hamba boleh Sulaiman daripada penolongmu, maka berikanlah kemudahan dunia dan akhirat pada dia. Jika sekiranya dia musuhmu ya Allah, bimbinglah dia dan tunjukkanlah dia jalan kepada apa yang kamu suka dan kamu redha. Lalu tuan-tuan sekalian, salah seorang lelaki daripada hadiri itu baru. Dia kata, bi'sa ma qulta, buruk sangat ucapanmu ni semenjak mu masuk jumpa Amirul Mukminin. Dia marah dia. Kenapa? Doa kepada khalifah. Pada doa tadi kata apa? Khalifah ni daripada musuh Allah Ta'ala dan menyakitkan dia. Lalu Abu Hazim kata, bi'sa ma qulta, bahkan buruk ucapanmu. Abu Hazim kata. Yang mana Allah Ta'ala telah mengatakan, Allah Ta'ala telah buat perjanjian dengan ulama. Yang mana perjanjian ini supaya apa? Mengatakan kalimah yang benar. Ulama ni mesti bercakap benar. Orang alim dia tak boleh diam, dia kena cakap benar. Allah Ta'ala kata, la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Hendaklah kamu menerangkan kepada manusia, jangan sembunyikan. Jadi tugas ulama kena terangkan, kena khabar. Kalau dia musuh Allah, sekiranya dia musuh Allah, minta Allah Ta'ala bimbing, tuan-tuan sekalian. Ini
Kemudian sejak kawan ni. Summa tafata ila khalifah, kemudian Abu Hazim berpaling kepada khalifah. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, innal ladzina madaw qablana bil umamil khaliyati dhallu fi khairin wa afiyah ma dama umara'uhum ya'tuna ulama'ahum raghbatan fi ma 'indahum. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kita, daripada umat-umat terdahulu, orang yang terdahulu dalam keadaan yang baik, yang afiah, sihat, molek, sejahtera, selagi mana pemimpin mereka datang pada ulama. Pemimpin datang jumpa ulama raghbatan, kerana mereka nak apa yang ada pada ulama. Mereka nak nasihat para ulama, bimbingan para ulama. Sebab itulah orang dulu ni dalam keadaan baik, kata Abu Hazim. Summa wujida qaumun min arazilin nas, kemudian datang pula satu kaum ataupun satu golongan, kalangan dalam masyarakat ini yang hina. Ta'allamul ilma, yang belajar agama, yang belajar ilmu. Wa atau bi umara, tapi mereka mendekatkan diri dengan pemimpin-pemimpin. Belajar ilmu agama, ada ilmu, tapi dekat dengan pemimpin-pemimpin. Kenapa? Yuridun ayyanalu bihi syai'an min aradid dunya. Kerana mereka nak sesuatu ganjaran daripada dunia ni. Ini dia. Kenapa dekat dengan pemerintah? Pasal nak dunia. Fastaghnatil umara'u 'anil ulama, maka hasilnya tuan-tuan sekalian, pemimpin ataupun pemerintah ini tidak lagi memerlukan ulama. Kenapa? Ini nak dunia. Jadi pemerintah tak naklah ulama ni, tak mahu dengarlah. Fata'isu wa nukisu wa saqatu min ainillahi azza wa jalla, maka lemahlah. Akhirnya mereka kecundang dan nilai mereka ni jatuh ataupun turun dari mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekiranya ulama tadi zahidu fima indal umara, tak mencari kurniaan daripada pemerintah, la raghibal umara'u fi ilmihim, maka pemerintah tadi akan mencari ilmu yang ada pada ulama. Walakinnahum raghibu fima indal umara, akan tapi yang pada mereka ni raghibu, padanya dok kepada pemberian pemerintah. Fazahidu fihim, maka pemerintah dok cari mereka. Ini dia. Bila mana ulama tadi dok cari pemerintah, dok habuan dunia, maka pemerintah tak cari, tuan-tuan sekalian. Bahkan waharu alaihim, pemerintah dia akan pelekeh mereka. Faqala al-khalifah sadaqta, khalifah kata betul. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Abu Hazim ni dia bukan bagi nasihat apa semua ni bukan kerana nak harta dunia, bukan nak ganjaran dunia. Lalu khalifah kata khalifah kata, zidni min mau'izatika ya Abu Hazim, tambah lagi, nasihatkan aku lagi. Aku nak dengar lagi. Aku tak pernah lihat orang yang penuh hikmah, yang paling kita panggil apa, yang paling dekat dengan mulutnya daripada kamu. Maknanya mu ni orang yang paling aku jumpalah, yang paling banyak bagi tahu benda-benda yang hikmah ni. Lalu kata Abu Hazim, in kunta min ahli istijabah faqad qultu laka ma fi bil kifayah. Kalau kamu ni daripada kalangan orang yang menerima dan mengamalkannya, maka hak aku sebut tadi cukup dah. Tapi kalau mu ni bukan ahli dia, bukan ahli hak terima, bukan jenis beramal, faba yabari li an armiya an qausil laysa laha watrun, maka tak perlulah aku curah air dalam keladi, kata dia. Curah air dalam keladi tupuh juga, tuan sekalian, kan? Tak beramal, tak jadi juga. Lalu khalifah kata, azamtu alayka an tusiyani ya Abu Hazim. Khalifah kerah juga. Tolong juga beri nasihat pada aku ni. Tengok bagaimana pemerintah zaman dulu, zaman Islam dulu, nak sangat nasihat daripada ulama. Lalu kata Salamah ibn Dinar, sawfa usika wa ujiz, aku akan berikan nasihat dan aku akan ringkaskan. Lalu kata Abu Hazim, azib rabbak azza wa jalla wa nazihhu
ayyaraka haitsu nahaka. Agungkanlah Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dan elakkanlah daripada Allah Ta'ala melihat kamu ni daripada buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyafqidaka haitsu amaraka, dan buatlah bagaimana Allah Ta'ala ni hanya melihat kamu ni buat apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Buat benda Allah Ta'ala suruh. Biar Allah Ta'ala lihat kita ni buat benda yang disuruh je. Jangan sampai Allah Ta'ala lihat kita buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun bagi salam dan dia bereda, tuan-tuan sekalian. Lalu kata khalifah, jazakallahu khairan min alimin nasih. Moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan daripada itulah orang yang memberikan nasihat, orang alim memberikan nasihat tadi tu kepada orang yang bagi nasihat pada dia. Siapa-siapa di rumah, tuan-tuan sekalian, Abu Hazim balik rumah, tengok-tengok rupa-rupanya Amirul Mukminin telah mengutuskan ataupun telah memberikan satu uncang yang penuh dengan dinar-dinar emas. Ini dia. Balik rumah tengok-tengok, boleh dah. Mana apa? Satu uncang penuh dengan duit. Dengan dinar emas ni banyak lah. Kan beribu-ribu lah nilai dia kalau dinar emas ni, kalau banyak. Lalu ditulis pada dituliskan dalam surat tu, anfiqha, belanjalah duit ni. Khalifah tulis, suruh tulis anfiqha, mana dia tulis tu surat khalifah ni, suruh mu belanjalah duit ni, walaka mithluha kabi kathiru indi. Dan pada mu ni ramai lagi yang maknanya banyak lagi aku nak beri, katanya. Mana macam ni banyak lagi aku nak beri padamu. Lalu Abu Hazim, tuan-tuan sekalian, disuruh uncang ni hantar balik ke khalifah. Dia tak nak ambil seseh pun, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Kalau kita kan Allah ambil sikit dah. Ni. Dia tak. Disuruh ambil balik uncang ni, bagi balik pada khalifah. Seseh pun aku tak ambil, kata dia. Dan dia tulis surat pada Amirul Mukminin. Kata dia, aku mohon tidak jadikan segala pertanyaan aku tadi itu sia-sia. Pertanyaan hak mu tanya aku tu sia-sia. Dan jawapan hak aku jawab pada mu tadi sia-sia. Aku tak mahu begitu. Fa wallahi ma arda zalik, aku tak reda benda tu, ya Amirul Mukminin, laka, pada tanganmu. Mana dia tak reda duit ni duduk di tangan khalifah, fa kaifa ardahu li nafsi. Bagaimana aku tak reda kalau duduk dengan aku? Dengan khalifah pun dia tak reda duit ni duduk dengan dia, tuan-tuan sekalian. Lalu kata dia, ya surat tu, ya Amirul Mukminin, in kana hadhi dananir liqa'a hadith alladhi haddathtuka bihi. Kalaulah dinar-dinar mah ni ganjaran yang aku katakan kepada Musa ni, fal maitatu wa lahmul khinzir fi halil tirar, bangkai dan daging babi ataupun khinzir pada keadaan darurat lebih halal daripada duit ni. Allahu akbar, tuan-tuan sekalian. Bangkai dan daging khinzir pada keadaan darurat ni lebih halal daripada duit ni. Aku tak mahu terima duit ni. Wa in kanat haqqan li fi baiti malil muslimin, kalau ni hak aku daripada baitul mal orang Islam, fahal sawaita baini wa bainan nasi jami'an fi hadzal haqq, adakah memberikan hak yang sama pada orang lain, kepada semua orang macam hak ni, beri sama adik ke tak? Tuan-tuan, ini bagaimana tegasnya penerian dia, yang mana khalifah ni, tuan-tuan sekalian, yang mana dia tak nak terimalah pemberian daripada khalifah tadi tu. Kenapa? Nak jaga daripada masuknya terpengaruh dengan dunia, tuan-tuan sekalian. Walaqad kana manzilu Salamah bin Dinar mawridan azban litulabil ilmi wa rughab as-salah, yang mana rumah Salamah bin Dinar ni macam perigi yang enak lah kepada pelajar-pelajar penuntut ilmu. Ramai orang mari pergi jumpa dia. Orang yang mencari kebenaran pun cari, yang mana tidak ada beza di antara kawan-kawan dan orang menuntut ilmu. Sahabat dia pun begitu, kawan-kawan orang belajar dengan dia pun begitu juga. Satu hari, tuan-tuan sekalian, Abdul Rahman bin Jarir dan anak dia datang berjumpa dengan Salamah bin Dinar. Sampai rumah bagi salam.
dan dia berdoakan supaya dapat kebaikan dunia dan akhirat. Maka Syekh pun jawab balik salam tu dengan jawapan yang lebih baik daripada tu lagi. Kemudian dia menyambut kedatangan mereka tadi berdua dan mereka berbual. Lalu Abdul Rahman bin Jarir tanya, "Kaifa nahdha bil futuhi ya Aba Hazim?" Macam mana cara nak buka hati ni wahai Aba Hazim? Nak bagi hati ni sedar. Buat lagu mana? Lalu kata dia, "Inda tashihil dhamair tughfarul kabair." Bila mana jiwa ni bersih, bila jiwa kamu dibersihkan, tughfarul kabair, maka segala dosa-dosa akan diampunkan. Wa idza azaba al-'abdu ala tarkil athab ammahu al-futuh. Bila mana seorang hamba tadi dia berazam untuk meninggalkan dosa, maka terbukalah pintu hati dia. Allahu akbar. Nak buka hati ni tuan-tuan sekalian, kena bersihkan jiwa dulu. Nak bersih jiwa lagu mana? Kena berazam lah nak tinggalkan dosa. Nak suruh hati ni terbuka lagu mana kalau kita tak tinggalkan dosa? Ni bagaimana cara nak buka hati kita. Wala tansa ya Abdul Rahman ay yasira dunya. Dan jangan lupa wahai Abdul Rahman, sekecil mana sekalipun dunia ni yashghaluna an kathir akhirah, akan melalaikan kita daripada ingat akhirat banyak. Ini dia. Jangan pandang ingat. Sekali kecil mana pun dunia ni tuan-tuan sekalian, dia boleh melalaikan kita. Kena hati-hatilah dengan dunia ni. Wa kullu ni'matin, setiap nikmat yang tak mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayang banyak mana nikmat Allah Taala berikan kepada kita ni. Macam-macam. Tak payah sebutlah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nak hitung tak terhitung tuan-tuan sekalian. Nikmat yang tak dekat dengan Allah, banyak mana nikmat. Ada kereta, ada macam-macam kenderaan, rumah sebagainya, harta sebagainya, tapi tak dekat juga dengan Allah. Ada anak ramai. Ada jawatan tinggi, ada pangkat, ada kedudukan dan sebagainya. Nikmat belakalah tu. Tapi tak dekat juga dengan Allah Ta'ala. Itulah bala, kata dia. Fayyan niqmah. Katalah itulah bala kepada kita. Jadi bila ada nikmat ni, makin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu anak dia tanya pula, "Inna asyakhana kathirun." Nak tanya, "Syekh, guru kami ni ramai. Hak mana saya patut contohi?" Ni dia. Kita pun sama lah tuan sekalian. Hari ni pun kadang-kadang orang tanya, kita ramai tok guru ataupun ramai ustaz kita ni. Nak ikut hak mana? Lalu kata dia, "Ya bunayya, iqtadi biman yakhafullah fi dhahril ghaib." Mengikutlah orang yang takut pada Allah Ta'ala dalam keadaan tak ada manusia. Tak ada orang pun dia takut pada Allah. Wa ya'ifu anit talabbusi bil aibi, dan yang mana orang yang berhati-hati supaya apa, tak terjerumus dalam perkara yang mengaibkan. Orang ni hati-hati. Jadi mengikut orang-orang macam ni. Begitu juga orang yang sentiasa fi awani wa yuslihu nafsahu fi awani siba. Orang yang sentiasa memperbaiki dirinya semenjak muda lagi. Muda-muda lagi dok baiki diri dah. Tengok ada kurang ni, topak sikit baiki diri kita. Wala yurji'u zalika ila ahdi syaibi. Dan orang tu tak tangguh sampalah waktu tua dia. Jangan tunggu waktu tua baru nak baiki amalan kita, jangan. Waktu muda je lah tuan-tuan sekalian, baiki diri kita ni. Baiki diri kita. Masa muda-muda je lah, jangan tunggu tua. Jangan tangguh sampai ke tua. Jangan tangguh. Bimbang sampai ke tua mati dah, tak dang dah nak baiki. Itu kita bimbang. Wa'lam ya bunay annahu ma min yaumin tatlu fi syams. Dan katalah wahai anak, setiap kali matahari terbit, tidaklah setiap kali matahari terbit melainkan, ini dia, orang yang menuntut ilmu ni, kita lah depan-depan ni orang menuntut ilmu ni, akan berhadapan dengan nafsu dan ilmu. Ini dia. Tiap-tiap hari matahari terbit, orang yang belajar ni menuntut ilmu ni akan berhadapan dengan dua benda, nafsu dan ilmu. Dan dua benda ni saling bermusuhan, kata Syekh.
dalam jiwa seseorang tadi. Sekiranya ilmu menang dengan nafsu pada hari itu, maka hari itu menguntungkan dia. Sekiranya ilmu kalah dengan nafsu, maka merugikan dia pada hari itu. Ini dia. Tengoklah kita pada hari ini mana. Agak-agak ilmu menang ke nafsu menang. Kalau ilmu menang, maka kita untung hari ini. Tapi kalau nafsu menang, kita rugilah pada hari ini. Faqala lahu Abdul Rahman bin Jarir kathiran ma hadattana ala syukri ya Aba Hazim fama hakikatu syukri. Jadi aku banyak dengar yang mana Syekh banyak menggalakkan kami bersyukur. Jadi apakah hakikat syukur? Lalu kata dia, tuan-tuan sekalian, faqala likulli udwin min a'dha'ina haqqun alaina minasyukri. Jadi tiap-tiap anggota daripada anggota tubuh badan kita ni wajib kita bersyukur. Ini dia. Kata dia macam mana hakikat syukur? Hakikat syukur ni tiap-tiap anggota badan kita ni wajib bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lidah saja. Lalu Abdul Rahman ni tanya, ma syukurul ainain, macam mana syukur mata? Syukur mata ni kata Syekh, in ra'aita bihima khairan a'lantahu. Bila mana kamu lihat benda yang baik, kamu kena nyatakan. Dan bila mana kamu lihat benda yang buruk, sembunyikan. Itu syukur mata. Lihat benda buruk, hendak molek, sembunyikan. Lihat benda baik, khabar. Itu tak apa. Lalu Abdul Rahman tanya, bagaimana syukur telinga? Lalu Syekh kata, kalau kamu dengar dengan telinga ni benda yang baik, peliharalah benda tu. Kalau kamu dengar benda hak buruk, kuburkanlah benda tu. Ni syukur telinga. Lalu tanya dia lagi, bagaimana syukur tangan? Lalu kata Syekh, alla ta'khudha bihima ma laysa laka. Jangan guna tanganmu ni ambil sesuatu yang bukan hakmu. Ni dia. Kadang-kadang tangan ni ambil hak orang. Wa alla tamna bihima haqqan min huquqillah, dan jangan guna tanganmu ni menghalang daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Dan dia kata, wala yaftuka ya Abdul Rahman an man yaqsir syukrahu ala lisani, dan jangan lupa wahai Abdul Rahman, yang mana orang yang hanya bersyukur dengan lidah saja. Lidah saja syukur, anggota tak bersyukur. Tak disertai dengan anggota-anggota yang lain dan juga hatinya. Ibarat seperti mana orang yang ada baju, kamathali rajulin lahu kisa'. Ibarat orang yang ada pakaian, tapi dia pegang saja pakaian. Ghaira annahu akhadha bi taraf, pegang saja pakaian, tak pakai pakaian tadi, tak pegang saja. Fa inna zalika, yang mana yang demikian itu tidak menjaga dia ataupun tak memelihara dia daripada panah dan daripada kesujukan. Pegang saja tak jadi benda. Kan? Sebab tu kita ni tuan-tuan sekalian, kena bersyukur setiap anggota tubuh badan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kita akan sambung lagi lah, ada sikit lagi ni pada kuliah yang akan datang. Tuan-tuan sekalian, kita akan sambung beberapa nasihat mutiara-mutiara emas, kata-kata hikmah yang disampaikan, yang diucapkan, yang diajarkan kepada kita, dan yang mana seorang tabi'in yang namanya Salamah ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat pada malam ini. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.